A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. masuk siri kedua hari ini. Minggu lepas Ustaz dah sampai ayat kedua dan sampai kepada pengajaran ayat kedua tentang Allah memuliakan para malaikatnya. Ini Ustaz nak ulang sedikit lagi atau Ustaz nak terus ke ayat ketiga? Ayat 1 dan 2 ya. Okey. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, pertemuan kita buat siri yang kedua pada pagi ini, Allah memberikan kita keizinan dengan petunjuk dan juga daripada taufik Allah SWT, kita dapat bersama sekali lagi pada pagi ini untuk kita sama-sama membesarkan Allah, mengagungkan Allah, meyakini akan kekuasaan Allah SWT boleh menghidupkan kembali manusia setelah mati, kerana perbincangan kita dalam juzuk amma ini adalah berkenaan dengan hari kiamat. Minggu lepas kita telah bincang tentang nama bagi An-Nazi'at. Kita memilih pendapat An-Nazi'at itu adalah merujuk kepada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia secara keras, yang merujuk kepada manusia yang engkar kepada hari pembalasan. Okey. Kemudian kita juga telah menyebut tentang tujuan bagi surah An-Nazi'at, dan kita juga telah menyebut tentang segmentasi bagi surah An-Nazi'at. Okey. Surah An-Nazi'at, kita pada pagi ini kita akan tengok pada 14 ayat yang pertama, iaitu di bawah segmen pembukaan bagi surah An-Nazi'at. Okey, saya tunjuk kembali apa yang kita telah pelajari pada minggu lepas yang ini. Okey. Kita akan bincang pagi ini pada bahagian pembukaan surah, iaitu pada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-14. Tapi kita tengok bergantung kepada kupasan dan waktu, sampai ayat yang keberapa kita akan kupas pada pagi ini. Okey, tapi kita akan membincangkan tentang pembukaan surah lah, iaitu Allah bersumpah dan apa yang Allah nak tegaskan. Baik, tuan-tuan dan puan, kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Okey, Allah memulakan dengan bersumpah demi yang mencabut gharqa, iaitu dengan keras, dengan cara yang kasar. Okey. Wan nazi'at itu diambil daripada perkataan naza'a, yang merujuk kepada mencabut. Okey. Perkataan gharqa diambil daripada kalimah ghariqa. Ghin, raf,
ghariqa. Ghariqa bermaksud yang masuk ke dalam sesuatu ataupun dia merujuk kepada penarikan. Ini telah kita sebutkanlah. Okey, tentang yang pertama. Okey. Kemudian wanasyitati, wanasyitati, nasyata, wanasyitati, Allah bersumpah buat kali yang kedua demi yang menarik ataupun yang mencabut dengan cara yang nashta, dengan cara yang lembut. Okey. Kalimah wan nashitati dan kalimah nashta dia sebenarnya berasal daripada kalimah nasyata. Okey, daripada kalimah nasyata. Okey, ayat yang kedua telah pun kita menyebut ia berkaitan juga dengan para malaikat yang mencabut nyawa secara lembut. Okey. Cara lembut ini merujuk kepada orang-orang yang dipercaya tentang kedatangan hari kiamat, kemudian dia bertindak dengan dia melakukan amal-amal soleh bagi persediaan kepada hari kehidupan semula. Okey, kita akan bincang ayat ketiga pada pagi ini, wasabihati sabaha, iaitu demi yang bergerak dengan cepat. Lepas tu dikukuhkan cara wasabihat itu adalah sabaha, iaitu dengan secergas-cergasnya, secepat-cepatnya. Okey, tuan-tuan punya terjemahan wasabihati sabaha tu bunyinya macam mana? Terjemahan dia. Maksud dia Ustaz? Terjemahan dia. Terjemahan dia. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Okey, dia maksudnya merujuk, masih lagi merujuk kepada malaikat lah. Okey. Terjemahan lain, siapa ada terjemahan yang lain? Wasabihati sabaha, ayat nombor 3 tu. Okey. Tak, okey. Ayat tengok dekat chat. Dia kata apa ni? Betul tak? Okey. Itu merujuk kepada Allah bersumpah. As-sabihati sabahan. Kejap tengok ya. Okey, Kak Liza ada yang minta add nanti nombor tu ya. Puan Zainab. Okey. Wasabihati sabaha. Sekejap ya. Ada kalau dalam yang saya rujuk ni, terjemahan ni saya rujuk dalam tafsir Pimpinan Rahman lah. Demi yang bergerak dengan cepat secepat-cepatnya. Ada yang menterjemah demi para yang berpindah-pindah dengan cepat. Maksudnya wasabiati sabah ni merujuk kepada makhluk yang dia bergerak, yang dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, dia bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat, daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Okey. Ayat nombor 3 ni, seperti mana kita sebut, berlaku juga perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Okey. Ada yang mengatakan yang berpindah-pindah dengan cepat ni, yang bergerak dan yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, ada yang merujuk dia kepada matahari, kan? Ada yang merujuk kepada bulan, kan? Maksudnya makhluk yang bergerak, dia tidak statik. Dia bergerak tu termasuklah ada yang kata matahari, ada yang kata bulan, ada yang kata malam, ada yang kata siang. Okey. Kita lebih memilih kepada pendapat malaikat. So kita maksudnya kalau kita ambil ayat pertama malaikat, pilihan ayat kedua tentang malaikat, maka ayat ketiga juga dia merujuk kepada malaikat. Okey. Kenapa ada para ulama
yang dia menterjemahkan wasabihati sabahani, merujuk kepada matahari ke, merujuk kepada malam, kerana ada ayat lain, okey, dalam surah Yasin. Okey, kalau kita tengok dalam surah Yasin, cuba lihat ayat nombor 7. Ayat nombor 40, maafkan saya. Kalau kita tengok dekat ayat nombor 40 dalam surah Yasin, kita akan jumpa di hujung ayat 40 itu ada perkataan kullun fi falaki yasbahun. Perkataan yasbahun pada ayat yang ke-40 dalam surah Yasin, surah yang ke-36, dia ada persamaan dengan perkataan wasabihati sabaha. Perkataan sabihati sabaha. Okey. Maknanya wasabihati sabaha ni dia mudah je untuk kita faham. Ia merujuk kepada sesuatu yang dia bergerak lah. Dia bukan sesuatu yang statik. Tapi kalau dalam surah Yasin, Allah merujuk kepada apa? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Kalau kita baca dalam surah Yasin, Allah menyebutkan pada ayat yang ke-40, matahari dia tidak akan memintas bulan. Begitu juga malam tidak akan mendahului siang. Setiap daripada makhluk-makhluk itu fi falaki, berada di falak itu yasbahun. Dia bergerak daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Okey, jelas tak dekat situ? Okey, Assalamualaikum, tetapi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ikut tafsiran saya tadi tu, yang pasal bihati sabha tadi tu, ikut telefon lah. Maknanya, dan demi makhluk-makhluk yang cergas bergerak, iaitu menerima perintah dengan gerak yang secergas-cergasnya. Ya. Maksud Dan sekarang, betul. Maksudnya dia bergerak. Okey, dalam puan punya tu ada tak dia spesifikkan makhluk itu apa? Makhluk tu apa? dia pula dia kata makhluk-makhluk aja. Dia tak pula Okey. Yang mentionkan. tu dalam tafsir Ibn Ar-Rahman kan Kak Tun? Dia tulis macam tu, dia tulis makhluk-makhluk saja. Tak sempat nak mencari lagi tafsir Ar-Rahman. Ni dalam tafsir sama-sama macam tafsir Ibn Ar-Rahman sama. Dia dekat telefon aja. Dia tulis Okey. dan demi makhluk-makhluk yang cergas bergerak, menerima perintah dengan gerak yang secergas-cergasnya. Ya, Sama-sama. telefon aja. Sama. Okey. Okey. Sebab itu kita sebutkan bahawa berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapakah makhluk yang Allah bersumpah pada ayat yang ketiga. Tapi dia punya intipati mudah saja. Ambil intipati dia adalah makhluk yang dia memang sifat dia bergerak dengan pantas, dia bergerak dengan laju. Kenapa kita kata dia bergerak dengan pantas, bergerak dengan laju? Kerana ada pengulangan perkataan sabahan dekat situ. Wasabihati, ulang pula sabahan. Okey, begitu. Okey. Jadi kalau kita merujuk dalam surah Yasin, ia boleh merujuk kepada apa? Kepada matahari yang bergerak dari orbitnya kan, yang dia berjalan. Lepas tu begitu juga pusingan bulan. Jadi itu di antara salah satu maksudnya. Tetapi ada yang mentafsirkan ia merujuk kepada para malaikat. Para malaikat yang dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Itulah juga maksud bagi ayat yang ketiga. Okey. Cuba buka surah Al-Anbiya ayat 33, ada tak tentang perkataan sama yasbahun? Kullu fi falaki yasbahun. Tengok surah yang ke-22 21 ayat 33. Ayat 33.
Muka surat 324 dalam Quran. Ada juga. Kita akan jumpa kan. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullu fi falakin yasbahun. Sama potongan ayat yang di hujung tu macam surah Yasin. Betul kan? Dalam surah Anbiya kan? Kalau kita baca surah Al-Anbiya ayat 33, Allah mengatakan, dan dialah Allah yang telah menjadikan malam, siang, matahari dan bulan. Tiap-tiap satunya beredar di tempat edarannya masing-masing. Maknanya tak statik lah. Okey. Dapat ya? Jawapan dia. Okey. Tapi kita memilih pendapat yang kata dia ada malaikat supaya kita nak serasikan dengan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Itu di antara sebab pemilihan. Tetapi yang ni saya panjangkan sikit perbahasan supaya kita dapat mempelajari metodologi macam mana nak mendapatkan jawapan. Sebab kita ni untuk kita tadabbur ayat, kita kena lalui tafsiran ayat. Jadi untuk mendapatkan tafsiran ayat, maka salah satu cara dia, kita kena melihat ayat-ayat pada surah lain yang ada membincangkan tentang sabahah. Perkataan sabahah tadi, maka kita jumpa Allah sebut dekat surah Yasin, ayat nombor 50 ada. Kita jumpa juga perkataan sabahah itu juga disebutkan pada surah Al-Anbiya ayat 33. Jadi kalau kita merujuk kepada kedua-dua ayat itu, maka kita dapatlah jawapan wasabiha itu apa, juga merujuk kepada makhluk-makhluk yang berada di langit tu. Tetapi malaikat pun dekat langit juga. Maka boleh juga dimaksudkan adalah para malaikat. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil kepelbagaian makna ayat. Jadi kita tak boleh menolak makna malaikat. Kita juga tak boleh menolak makna matahari ke bulan. Okey. Kalau kita nak selarikan dengan tujuan surah, okey, berkenaan dengan kiamat, maka kalau ditafsirkan matahari ke bulan ke sangat tepat juga. Sebab apa? Sebab matahari, bulan merupakan di antara makhluk Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah. Untuk membuktikan Allah itu berkuasa ada pada ciptaan makhluk-makhluk ini. Jadi kalau Allah berkuasa kawal matahari, kawal bulan, kawal malam, kawal siang, maknanya ada kaitan dengan Allah berkuasa menghidupkan orang mati. Begitu juga tentang para malaikat. Kenapa dengan para malaikat? Kerana para malaikat apa relevan dengan cerita pasal hari kiamat? Kerana para malaikat ini juga yang akan menguruskan dekat dunia ni, yang menguruskan urusan alam adalah utusan Allah. Salah satunya adalah malaikat. Ada malaikat yang dia menggerakkan awan, malaikat yang menurunkan hujan, macam itu. Jadi wasabihati sabah itu juga boleh ditafsirkan merujuk kepada para malaikat yang dia melakukan tugas yang bergerak daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Jadi malaikat di sini malaikat apa? Okey. Ada para ulama mengkaitkan dengan perbincangan ayat 1 dengan ayat 2. Jadi ayat 3 ni dapat dicari malaikat yang bergerak dengan cepat itu siapa? Okey. Para ulama menyebutkan bahawasanya malaikat yang ayat nombor 3 ni dia ada kaitan dengan nyawa manusia yang dikatakan pada ayat 1 dan ayat 2. Jadi kalau ayat 1 ada malaikat cabut nyawa dengan keras, ayat kedua malaikat mencabut nyawa itu dengan lembut, maka roh yang dicabut dengan keras itu, roh yang dicabut dengan lembut itu, roh itu siapa nak uruskan dia? Selepas mati,
selepas mati manusia ini, Allah akan bawa roh itu naik ke langit. Ingat tak hadis yang saya sebut tentang Al-Bara bin Azib tu? Okey. Roh kita ni sebenarnya sebelum ia bersama dengan jasad di dalam kubur untuk menghadapi persoalan Munkar wa Nakir, roh ini sebenarnya akan dibawa naik ke langit. Kalau roh yang ayat 1, roh itu dia tidak akan dapat melintasi walaupun langit yang pertama. Tapi ada malaikat bawa. Roh itu ada malaikat bawa, dia naik ke langit. Tapi malaikat penjaga langit tak membenarkan untuk dia lalu. Kalau roh yang dimatikan dengan cara yang kedua, ayat yang kedua, maka roh itu akan dibawa naik ke langit pertama, lintas langit kedua, lintas langit ketiga, sampai langit ketujuh. Okey, jelas. Okey. Siapakah malaikat yang membawa roh itu nak naik di bumi, nak naik ke langit pertama sampai langit yang ketujuh? Malaikat itulah yang dikaitkan dengan ayat nombor 3. Malaikat yang bergerak dengan cepat, dengan secepat-cepatnya. Kenapa cepat? Kerana roh itu akan melalui proses apa? Dia akan lalu proses alam kubur lah. Nak datang malaikat Munkar wa Nakir. Okey. Untuk kuatkan ayat ketiga ni, malaikat yang terlibat adalah malaikat pembawa roh naik ke langit. Lepas tu malaikat itu juga akan pulangkan balik roh itu turun ke bumi. Tetapi pada dengar tak cerita tu? Benar kan? Okey, saya tunjukkan nota tentang alam barzah sekejap. Saya tunjukkan tuan-tuan berkenaan dengan ni sekejap. Sekejap ya. Saya nak tunjukkan hadis tu. Saya okey. Sekejap okey, kita tengok nombor berapa ni? Nombor cerita dekat nombor bab apa tu? Bab 7. Okey, sekejap saya tunjukkan tuan-tuan dan puan. Saya panjang sikit perbincangan kita, tapi kita nak faham, kalau lagi faham ni dia lagi seronok baca ayat tu kan. Kejap ya, bab apa tadi? Ni. Nampak tak saya paparkan bab Nampak 6? Ustaz? Okey, bab 6. Okey. Ini sebenarnya manuskrip nak hantar untuk diterbitkan, tapi saya tak sempat lagi untuk menghantar kepada penerbit untuk terbitkan. Okey. Ini kita tengok dekat sini roh kan? Okey. Ini hadis dia daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Itu hadis dia. Saya tengok terjemahan dia. Okey, saya tunjukkan dekat sinilah. Saya tunjuk. Kejap Nampak tak? Nampak Okey. Nampak Ustaz. Okey. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia kata, ini dalam hadis dalam hadis yang sahih. Okey. Kami pernah menghantar jenazah seorang lelaki Ansar. Cuma tak disebutkan kabilah apalah. Sama ada dia Aus ke dia Khazraj, dia tak sebutkan. Bersama Nabi SAW. Masa kami sampai dekat kubur itu, jenazah lelaki Ansar itu sedang dimasukkan ke dalam liang lahat. Okey. Maka Nabi SAW pun duduk menghadap ke arah kiblat sementara menunggu jasad jenazah itu diuruskan dalam liang lahat. Nabi duduk, para sahabat pun semua duduk. Masa tu suasana menjadi hening.
Diam je dalam masa tu, dekat tanah kubur itu suasana tenang saja. Semua menjadi diam kan. Okey, lepas tu Nabi pun ambillah sebilah lidi, cukir-cukir tanah, lepas tu Nabi minta kepada para sahabat minta lindung daripada azab kubur lah. Nabi ulang sekali, 2 kali, 3 kali. Okey, kita nak pergi dekat sini. Ni dia punya dalil dia. Ni dia punya perincian dia. Okey. Nabi pun cerita ni kat mana? Dekat tanah kubur. Masa tu Nabi menguruskan jenazah seorang lelaki Ansar. Okey. Nabi pun cerita, apabila tiba masa seorang mukmin itu meninggal dunia, dia nak pergi kepada akhirat. Okey. Maka para malaikat dari langit turun mendatangi dia. Okey. Wajah mereka putih bagaikan sinar matahari. Okey, malaikat ni dia turun pada langit, wajahnya putih sama bagaikan sinar matahari. Mereka membawa kain kafan, membawa wangian daripada syurga. Malaikat ini sebenarnya adalah malaikat rahmat. Okey. Mereka duduk di sisi jenazah sejauh mata memandang. Okey. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salatu wassalam dan duduk di bahagian kepala orang beriman yang nak mati itu. Okey. Kemudian para malaikat maut tu pun dia panggil lah roh orang yang nak mati itu, seperti kita sebut pada minggu lepas tu kan, bagaimana cara roh itu dicabut dengan lembut, dia akan diiringi dengan kata-kata pujukan, seperti mana hadis ni kata malaikat maut tu akan kata kepada orang beriman itu, roh dia kata, wahai roh yang bersih, wahai jiwa yang tenang, engkau keluar daripada badan ini menghadap keampunan dan dapat redha Allah. Okey. Kemudian Nabi SAW pun cerita, roh itu pun keluar mengalir bagaikan titisan air yang mengalir ke tempat minuman. Kemudian malaikat maut pun ambillah roh itu. Setelah malaikat maut ambil, diambil pula oleh malaikat-malaikat dari langit tersebut. Dekat sini. Maksudnya adalah roh yang telah keluar tadi itu diberi kepada siapa? Kalau kita baca dekat hadis ni, diambil pula oleh malaikat yang turun dari langit tadi. Roh tadi. Kemudian roh itu pula akan diletakkan ke dalam kain kafan yang mereka bawa dari syurga tadi, dan dipakaikan wangian yang telah dibawa daripada syurga tadi. Okey, jelas tuan-tuan? Okey. Untuk cerita malaikat-malaikat ini, Nabi SAW membacakan surah Al-An'am ayat nombor 61. Okey. Kemudian roh tadi tu nak bawa malaikat tadi tu nak bawa roh itu ke mana? Kita kena baca di berikutnya. Okey. Roh itu apabila dia keluar dari tubuhnya, roh itu akan berbau sangat wangi, seperti haruman kasturi yang pernah ada di muka bumi. Nabi SAW bersabda lagi, kemudian malaikat tersebut membawa roh itu naik ke langit. Okey, membawa naik ke langit. Setiap kali roh itu melewati malaikat-malaikat yang ada di langit, maka malaikat-malaikat langit ditanyalah, roh siapakah yang amat harum ini? Okey, saya pendekkan cerita dia sampailah kepada langit yang ketujuh. Okey, roh tu dibawa langit ketujuh. Allah Ta'ala pun bersabdalah, Allah Ta'ala pun berfirman kepada malaikat yang bawa roh tadi tu. Ada beberapa perkara lah, letak buku amal dia dekat mana, pulangkan dia balik. Tengok Allah kata apa. Allah Ta'ala kata kepada malaikat itu, kembalikanlah rohnya ke bumi. Ke bumi tu ke mana? Yang dalam tanah tu, yang dalam kubur tadi tu. Kerana aku ciptakan dia daripada tanah, aku kembalikan dia simpan dalam tanah. Okey, lepas tu roh tadi pun dikembalilah kepada jasadnya.
Okey. Berdasarkan hadis ini, malaikat yang bergerak dengan cepat secepat-cepatnya wasabihati sabaha ini, maka sangat sesuai juga jika dikaitkan dengan malaikat yang membawa roh. Sama ada roh itu mati, dicabut nyawa secara kasar ke, secara halus ke, dia akan diambil roh itu oleh malaikat-malaikat wasabihati sabaha tadi. Cuma isunya, bezanya adalah lepas tak langit pertama atau tak lepas. Tapi dia berlaku dengan cepat. Dia bergerak dengan cepat. Okey. Tapi kalau roh yang malaikat datang tu pada ayat nombor 2, roh itulah yang dimasukkan dalam hadis yang kita sedang baca dekat yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Setakat ni jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Untuk Jelas. okey. Jadi saya sebenarnya mengikuti para ulama yang menyesuaikan topik perbincangan dekat sini adalah tentang para malaikat. So Allah bersumpah dengan malaikat itu. Jadi kalau kita ambil tafsir ini seolah-olah ada kata Allah bersumpah demi malaikat yang bergerak dengan secepat-cepatnya, iaitu malaikat rahmat yang membawa roh itu naik ke langit jika ia mati dalam keadaan yang baik. Okey, itulah sedikit. Tapi tidak salah jika ditafsirkan juga matahari ke, bulan ke, bintang ke, dia pun termasuk satu bentuk pentafsiran. Ini dipanggil kepelbagaian tafsiran ayat yang masih boleh diterima. Jelas ya tuan-tuan ya? Okey. Jadi masa saya terangkan ni supaya tuan-tuan tidak terkelirulah. Kenapa ada banyak sangat pentafsiran bagi ayat ini? Jadi dia begini, dalam pentafsiran ayat, dalam mentafsirkan ayat, selagi tafsiran ayat itu tidak terkeluar daripada topik perbincangan, dia boleh diterima. Itu secara ringkaslah. Supaya tuan-tuan belajar, saya panjang lebar sikit saya terang, supaya tuan-tuan juga belajar macam mana nak mendapatkan tafsiran ayat tu. Okay, ingat begini, kita tadabbur, kita tak tafsirkan ayat ya, kita bukan mentafsirkan ayat, tetapi untuk tadabbur perlu kepada faham ayat. Nak faham ayat, kena tengok tafsiran ayat. Jadi kita sebenarnya merujuk kepada apa yang telah diperkatakan oleh para ulama. Okay. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan sudah mendapat pengukuhan dalil-dalil sokongan yang menyokong kepada perbincangan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Okey. Jadi kita teruslah kepada ayat yang keempat. Okey. Ada persoalan apa-apa ke? Sebelum kita lanjutkan lagi, ada penambah maklumat lain ke? Sebelum kita nak teruskan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Okey. Tak ada ya? Betul ni? Saya teruskan ya? Okey. Okey, kejap ya. Bismillah. Okey. Saya teruskan dengan ayat yang keempat. Okey. Fasabiqati sabqan. Okey. Fasabiqati sabqan, terjemahnya apa? Demi yang berlumba-lumba dengan berlumba-lumba dengan berlumba yang sesungguh-sungguhnya lah. Okey, fasabiqa. Okey, fasabiqa ni mudah untuk difahami juga kerana kita selalu dengar kalimah apa fasabiqa sabiqa tu. Ada satu kumpulan manusia, dia suka berlumba-lumba dalam dia buat amal. Kumpulan tu dinamakan siapa? Gelaran dia. As-sabiqun. Benar. As-sabiquna sabiqun. Itu juga dikaitkan dengan kalimah fasabiqati sabqa. Cuma makhluk yang dalam surah Al-Waqi'ah tu, yang wasabiquna sabiqun tu, dia merujuk kepada manusia lah, yang berlumba-lumba dalam melakukan amal soleh. Okay, tetapi pada ayat nombor 4 ini, fasabiqati sabqa tu, ia merujuk kepada siapa? Kepada para
malaikat. Kita nak dia merujuk kepada para malaikat yang kita nak hubung kaitkan juga dengan ayat yang ketiga, kedua dan yang pertama. Okey, fasabiqati sabaqa. Okey, ayat nombor 4. Okey, demi yang berlumba-lumba dengan bersungguh-sungguh. Demi yang berlumba dengan sekejap ya. Demi yang berlumba-lumba dengan bersungguh-sungguh, siapa ada penerangan pada Quran terjemahan yang tuan-tuan rujuk? Ya. Ada tak penerangan selain pada malaikat? Ada jumpa tak penerangan selain pada malaikat? Dalam Quran ke tulis malaikat juga Ustaz? Malaikat kat guna Quran apa tu? Ni yang apa ni? Apa dia tahu? Quran Humairah punya ni, perempuan yang untuk wanitanya ni. Tapi kalau dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman dia tak tulis. Dia tulis makhluk saja kan? Dia cuma tulis ayat keempat, lalu masing-masing berlumba-lumba mendahului iaitu menjalankan tugasnya dengan cara yang sesungguh-sungguhnya. Ya, okey. Maksud dia berlumba-lumba dengan bersungguh-sungguh ni dia dikaitkan dengan bersegera juga. Dia bersegera, mereka tidak bertangguh. Sebab kalau berlumba-lumba ni kan, kalau kita pihak berlumba kan, ada tak kalau berlumba macam engkau jalan dululah kan, aku sampai nanti, tak ada. Itu tak dipanggil sabaqa. Sebab fasabiqa tu dan sabaqa ni dia diambil daripada kalimah sabaqa. Sabaqa ni maksudnya yang mendahului. Jadi mesti ada pihak yang macam yang melibatkan siapa cepat, siapa bersegera. Jadi kalau kita kaitkan dengan para malaikat, maknanya kita dapat belajar para malaikat ini sifat dia apa? Bersegera dalam melaksanakan perintah Allah. Malaikat bukan jenis makhluk yang bertangguh. Mereka bersegera melakukan perintah Allah. Okey. Bersegeranya melakukan perintah Allah ni, para malaikat ni, kita tahukan sifat malaikat tak pernah ada malaikat yang maksudnya malaikat apa yang Allah suruh semua dia buat, apa yang Allah larang kepada mereka tak pernah buat. Faham tak? Apa yang Allah suruh mereka buat, mereka tak pernah ingkar. Mereka akan bersegera melakukan perintah Allah. Okey, untuk kuatkan ayat yang keempat ini, malaikat mereka bersegera dalam melaksanakan perintah Allah, kita boleh gunakan ayat dalam surah At-Tahrim, ya, ayat nombor 6, surah yang ke-66, surah At-Tahrim. Ayat yang Allah kata, ambil yang hujung tu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Para malaikat ini mereka tidak pernah mendahakai Allah pada apa yang Allah sentiasa perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Okey, jelas tuan perempuan ya? Okey. Malaikat yang bersegera melaksanakan perintah Allah. Okey. Ada pertanyaan ke untuk ayat yang keempat? Saya harap jelas tentang perbincangan tentang para malaikat. Ada saya nak sebut sesuatu, saya seperti terlupa. Okey, contoh lain ya. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah kisah malaikat Israfil
yang dia meniup sangkakala. Pernah baca tak hadis peniup sangkakala tu? Malaikat apa? Kejap ya. Saya nak kena tunjukkan tuan-tuan juga nota alam akhirat ni. Supaya tuan-tuan nampak hadis tentang malaikat Israfil ni. Kejap ya. Saya nak bagi contoh. Saya nak bagi contoh cara malaikat ni dia bersegera. Dia tak nak lambat-lambat. So saya kena tengok, tunjukkan juga contoh ni. Supaya apabila kita baca ayat ni teringat malaikat ni. Contoh-contoh malaikat. Sekejap ya. Nak mencarinya. Akhirat. Sekejap. Okey. Okey. Tak apalah saya sebut. Saya nak jimatkan waktu. Saya nak cari nota tu pula. Satu masa pula. Okey. Tak apa. Contoh saya bagi satu contoh malaikat yang dia memang cepat. Mereka tak nak terlewat walaupun sekelip mata. Sifat malaikat. Okey, contoh. Okey. Dalam hadis sahih tentang malaikat Israfil malaikat Israfil ini hadis daripada Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Itu Al-Hakim dan Al-Mustadraknya dia kata begini, mata malaikat Israfil ni sejak Allah Ta'ala tugaskan dia meniup sangkakala, nanti kita akan jumpa sangkakala 1, sangkakala 2 pada ayat yang sama nanti, pada surah yang sama. Malaikat Israfil ni, sabda Nabi SAW, musta'idun yanzuru nahwal arshi. Pandangan mata malaikat Israfil ni malaikat Israfil dah tiup ke apa tu? Okey. Sini ya. Okey. Malaikat Israfil sejak Allah perintahkan ia meniup sangkakala, mata dia ni tak pernah kalih daripada melihat Arash. Kenapa jadi macam tu? Okey. Kerana dia takut mata dia macam dia kalih tempat lain ataupun matanya terpejam pada saat Allah perintahkan untuk dia meniup sangkakala. Faham tak maksud dia? Maksud dia, malaikat Israfil ni mata dia tu dia fokus. Dia tengok je sampai sekarang ni. Dia memandang ke arah Arash. Dia hanya tunggu bila nak tiup sangkakala. Nampak tak? Kenapa? Kerana dia tak nak waktu dia macam Allah perintahkan tiup sangkakala 1 dalam keadaan dia lambat. Ini contoh yang nak menunjuk kepada macam mana malaikat ini satu malaikat yang bersegera fasabiqati sabqa. Okey. Dalam hadis lain dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW pernah menyebutkan malaikat Israfil ni dia punya alat yang dia nak tiup tu sebenarnya sudah pun berada di dalam mulutnya. Dan kepalanya tak pernah tunduk ke bawah. Maksudnya, jadi mata dia selalu tengok ke arah Arash, telinga dia fokus. Tuan-tuan tahu tak, tanduk nak tiup sangkakala tu, alat nak tiup sangkakala tu macam trompet tu, sebenarnya dia dah dekat mulut dia dah. Terbayangkan. Sebab itu Nabi SAW ketika mana nak menceritakan tentang Israfil ni, Nabi siapa cakap macam ni tahu. Nabi kata kaifa an'amu wa qadil taqama sahibul qarni qarna. Nabi mengatakan
Nabi kata, macam mana aku nak boleh relax, kata Nabi. Macam manalah aku boleh nak bersenang-senang, kata Nabi. Maksudnya Nabi kata, aku tak dan dah nak bersenang-senang. Aku dah tak ada masa dah untuk nak bersantai-santai, kata Nabi. Sedangkan peniup sakakala itu telah meletakkan sakakala ke dalam mulutnya, telah mengangkat kepalanya dan telah memusatkan pendengarannya. Faham taknya? Tuan-tuan dan perempuan, itu dalam hadis lah. Cuma sayang saya rasa terkilan, saya tak pernah tunjuk hadis tu. Sebab saya rasa macam tak diam duduk kalau tak dapat tunjuk dalil tu. Saya memang macam tu, tuan-puan. Saya telah dilatih bahawa nak kena tunjuk dalil sokongan tu. Okay, tapi tak apalah. Nanti saya tunjukkanlah hadis tu ya. Okey. Ataupun contoh malaikat yang bersegera ya. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak? Tuan-tuan pernah dengar hadis yang malaikat berlumba-lumba nak catatkan zikir masa doa iftitah dengan doa semasa i'tidal tak? Biasa yang sahabat Nabi tu. Yang sahabat Nabi baca selepas i'tidal tu, doa tu. Okey, saya tunjukkanlah note tu ya. Jadi saya sempat sikit nak cari note dia. Saya ni nak kena buat housekeeping lah. Saya punya nota-nota ni dia susun tu. Minta maaf ya. Baca kat nota. Okey, tak cari. Okey, sekejap ya. Saya tunjukkan tuan-puan malaikat yang dia berlumba-lumba tu. Ni saya nak tunjuk. Okey, ni. Nanti saya kongsikan nota ni kat tuan-tuan nak, insya-Allah. Okey, ni. Zikir rebutan para malaikat ni, yang ni. Tetap amalkan zikir ni masa doa iftitah. Masa doa iftitah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ni. Okey, sat no. Saya pendekkan, saya ambil satu lagi lah nota sekejap Sekejap ya. Sekejap ya. Sat je. Sat no. Bismillah, bismillah. Sat. Saya tunjukkan nota lebih besar sikit. Sekejap. Yang ini. Alhamdulillah. Terima kasih Allah dapatkan saya nota ni. Okey, ni nampak tak? Nampak kan? Yang ini Yang ini. Yang ni. Ni dia punya yang ni. Jadi saya buat lebih besar sikit lah. Yang ini, kita boleh baca yang zikir ni masa doa iftitah. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ni. Okay. Zikir ni dibaca oleh seorang sahabat Nabi. Dia masa ni nak kejar solat jemaah. Tapi dia datang macam dia terlewat sikit. Tapi disempatlah solat jemaah tu. Jadi dia datang dalam keadaan termengah-mengah. Faham tak? Macam kita kan berkejar kan. Dapat juga masuk soft kan. Termengah-mengah. Lepas tu masa doa iftitah tu dia bacalah zikir tadi tu. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ni. Lepas habis sembahyang, Nabi pun tanya. Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah ya hamdan tayyiban tayyiban mubarakan fi katsiran tayyiban mubarakan fihi tadi tu? Nabi tanya. Lepas tu lelaki yang tadi tu dijawablah, saya ya Rasulullah, saya yang baca tadi tu. Dia kata, rupa-rupanya Nabi dengar bacaan orang tu. Dia baca agak kuat, Nabi dengar. Lepas tu apa yang Nabi nak sampaikan? Nabi kata, aku telah melihat ada 12 malaikat berebut-rebut untuk mengangkat zikir tersebut. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan apa? Malaikat ni, mereka ni cepat. Mereka ni laju. Faham mereka dalam buat amal. Bayangkan nak persembahkan zikir itu kepada Allah pun. Mereka bekerja-kerja. Kita kena tiru macam malaikat. Dalam buat ibadat, laju. Cepat-cepat. Siapa dulu? Berebut-rebut. Jelas Okay, satu lagi. Ini zikir semasa lepas pada rukuk. Saya rasa semua orang dah hamal yang ni. Ni masa dalam rukuk,
baca yang ni, masa i'tidal tu. Sami'allahu liman hamidah. Ada sahabat dia baca macam ni. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Yang ini. Okey. Sahabat yang baca zikir ni, lepas habis solat, Nabi SAW tanya, siapa tadi yang dia ada baca Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan sampai hujung lah. Sahabat mula-mula tak nak jawab tau. Pada kali ketiga baru sahabat tu jawab. Dia peringat, Nabi marah ke? Salah ke? Rupa-rupanya Nabi nak sampaikan. Nabi kata apa? Sesungguhnya aku telah melihat lebih kurang 30 para malaikat berebut-rebut untuk menjadi yang pertama mencatat ganjaran pahala untuk zikir tadi tu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, yabtadirunaha ayyuhum yaktubuhal awwalu. Memang berebut-rebut. Nampak tak? Sifat malaikat, inilah contoh makhluk Allah yang Allah bersumpah tadi tu. Fasabiqati sabqa. Dia kalau merujuk pada malaikat, itulah contoh-contohnya. Okey, ada soalan tak? Setakat ni. Boleh? Dapat ya? Jelas So, ya? ada Kak Aisyah tanya. Aisyah Ha? tanya, malaikat tak perlukan pahala kan, Ustaz? Tak. Malaikat tak. Okey. Malaikat memang Allah jadikan makhluk yang memang dia adalah makhluk yang bukan seperti kita lah. Macam kita buat satu perlukan pahala. Tapi malaikat adalah satu makhluk yang taat. Memang dia ditugaskan untuk menguruskan segala urusan lah. Okey. Kenapa gambar tak nampak? Mana nampak tak? Okey. Jelas tak? Soalan. Ada soalan lain? Yang kedua tadi tu tasbih zikir yang kedua tadi tu semasa rukuk ya. Bukan, selepas bangun daripada rukuk i'tidal, maafkan saya. I'tidal. Yang pertama tadi masa doa iftitah. Ya, masa doa iftitah. Permulaan doa iftitah. Kalau nak baca ni boleh, betul. Dia permulaan doa iftitah. Sebab kalau kita baca dalam hadis tu permulaan tu macam ni. Ya, seorang lelaki telah masuk ke dalam saf dalam keadaan termengah-mengah, lalu dia berdoa. Maknanya dia baca doa iftitah. So amalkan dua-dua ni. Okey, masa iftitah pun baca yang ini, masa i'tidal pun baca yang tadi tu. Maknanya kalau kita terlewat boleh baca yang ini jelah, ringkas yang ni ya. Tu maknanya Ustaz, yang tu salah satu daripada doa iftitah kan, banyak lah iftitah ni, salah satu dia Ustaz. Ya. Sebenarnya kita ni bukan isu terlewat juga. Sebenarnya kalau kita tak terlewat pun boleh baca. Ada doa iftitah yang panjang, ada doa iftitah yang pendek, ada doa iftitah yang tengah sedang-sedang. Semua boleh. Okey. Ustaz, saya minta diri dulu, saya ada kelas di masjid. Silakan Puan Zaitun. Terima kasih. Zaitun okey. Saya sambung kemudian nanti. Okey, baik. Allah mudahkan. Okey. Jadi kita dah dapat contoh fasabiqati sabqa. Okey. Sekarang kita teruskan dengan ayat yang berikutnya. Ayat nombor berapa tadi? Ayat kelima Ustaz. Ayat kelima. Okey. Falmudabbirati amra. Okey, demi yang mengatur, tadbir, mudabbir. Dia kaitkan dengan tadbir, yang mengatur segala urusan yang Allah perintahkan. Amra maksudnya urusan lah, berbagai urusan. Mudabbir yang mentadbir segala urusan.
Jadi yang kelima ni juga merujuk kepada para malaikat yang menguruskan segala urusan yang Allah tugaskan kepada mereka. Ada banyaklah malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa. Mereka takkan terlewat, mereka takkan terawal. Kita tahu kan nyawa dikeluarkan bagaimana. Malaikat yang ditugaskan untuk membawa rezeki, dia akan sampaikan. Malaikat yang ditugaskan untuk apa? Untuk menurunkan hujan. Macam itulah mereka akan menguruskan semua urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang ditugaskan untuk benda sekala, dia akan buat seperti mana telah pun kita sebutkan. Itulah fal mudabbirati amrun. Okey. Dapat sesuatu pelajaran daripada ayat ni. Okey. Selesailah secara ringkas ayat nombor 3, 4 dan 5. Okey. Apa yang kita dapat belajar? Kita dapat mempelajari dekat sini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau Allah Ta'ala itu bersumpah, Allah Ta'ala tidak akan menggunakan sesuatu di dalam sumpah itu, melainkan sesuatu yang besar, sesuatu yang utama, sesuatu yang banyak manfaat, sesuatu yang ada nilai. Sebab itu Allah menggunakan dalam sumpah. Tidak ada, mudahnya macam semua yang Allah gunakan dalam sumpah dengan mana-mana makhluknya, semua makhluk yang digunakan dalam sumpah itu mempunyai kedudukan yang besar, ada nilai yang sangat bagus dan sebagainya. Contoh, Allah bersumpah dengan apa? Allah bersumpah dengan masa. Masa tu penting. Allah bersumpah dengan buah tin, dengan buah zaitun. Buah tu ada banyak manfaat. Allah bersumpah dengan gunung Tursina. Gunung itu ada nilai dia. Allah bersumpah dengan kota yang aman. Itu Mekah. Ada nilainya. Begitulah seterusnya mana-mana makhluk yang Allah gunakan dalam sumpah. So Allah bersumpah dengan semua pasal malaikat. So tak dinafikan lagi peranan malaikat. Orang Arab musyrikin, orang yang tak percaya kepada hari kiamat ni, mereka percaya tak pasal malaikat? Pernah tak kita jumpa? Kita percaya Ustaz, sebab yang kata malaikat tu anak perempuan Allah. Salah satu kesalahan mereka, mereka mempercayai malaikat itu ada kaitan dengan Allah lah. Mereka boleh menolak. Macam contohnya, mungkin mereka mengingkari mana boleh hidup balik kan lepas mati. Betul tak? Tetapi mereka terlupa yang Allah ni berkuasa, dia mempunyai utusan dia yang buat kerja semua. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala nak ingatkan kepada mereka, kalau mati pun kau tak boleh nak elak daripada didatangi oleh malaikat. Kenapa kau boleh menolak kekuasaan Allah untuk hidupkan kembali? Semua orang faham malaikat diturunkan rezeki, malaikat menguruskan alam ini setelah Allah memberikan tugas kepada mereka lah. Jadi Allah bersumpah dengan para malaikat ini, sebenarnya juga secara tak langsung, sebenarnya Allah Ta'ala nak menunjukkan tentang kekuasaannya, keagungannya. Kan, malaikat ini jalankan semua kerja Tuhan, tak pernah dia mengingkari, tak pernah mereka tak buat apa yang Allah perintahkan. Jadi ada berkaitan juga tak dengan kiamat kalau sebut pasal malaikat ni? Tuan-tuan, ingat begini, setiap yang Allah bersumpah, setiap perkara dalam surah, dia mesti ada kaitan. Dia takkan lari daripada perbincangan dalam surah tu. Faham tak maksud saya? Contohnya begini. Okay. Maksudnya soalan saya adalah, kenapa Allah nak bersumpah dengan malaikat? Nak dikaitkan dengan surah An-Nazi'at ni? Nak dikaitkan dengan isu topik perbincangan pasal kiamat? Mesti ada kaitan. Mesti ada kaitan. Kerana kita tahu malaikat-malaikat ini bukan sekadar dia hidup menguruskan dunia ni masih ada, betul tak? Tetapi
di hari akhirat nanti pun, malaikat ini dia pun akan bertugas. Mereka pun ada kerja yang mereka kena buat. Jadi, malaikat yang paling dekat kepada kerja yang mereka akan buat di hari akhirat itu, kita akan baca pada ayat yang selepasnya. Itulah serba ringkas penerangan munasabah kenapa Allah bersumpah dengan para malaikat pada 5 ayat pertama ini. Baik, selesai dah. Kita nak masuk ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Okey, boleh bacakan ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-7. Ya, ayat ke-6 Ustaz. Ayat yang ke-6. Ya, A'udzubillahi silakan. minasyaitonir rajim. Yauma tarjufur rajifah tatbu'aha radifah. Okey, maksud ayat nombor 6. Sesungguhnya alam akan bergoncang sehingga mati segala yang bernyawa selain yang dikecualikan ketika tiupan pertama sangkakala. Ayat ke-7, kemudian diiringi tiupan kedua yang menghidupkan semula manusia. Okey, jazakillahu khairan. Okey. Okey. Ayat yang ke-6, okey, kita jumpa perkataan yauma pada hari. Yauma ni hari apa? Hari apa ni? Hari dalam surah An-Naba tu hari apa namanya? Ingat balik An-Naba tu. Hari tu dipanggil hari apa? Hari kebangkitan yang besar, hari besar. Yaumul Fasl kan? Hari diberikan Perhitungan. keputusan. Okey. Hari yang merupakan berita yang besar. Okey. Hari itu kata Allah, tarjufur rajifah. Akan berlakunya ar-rajifah. Ar-rajifah adalah merujuk kepada tiupan yang pertama. Okey. Tatba'uha, selepas ditiup ar-rajifah yang pertama, diikuti oleh radifah, tiupan yang kedua. Okey, tiupan yang kedua. Okey. Berdasarkan kedua-dua ayat ini, ada berapa kali tiupan? Dua. Kalau ikut dalam ayat ini. Dua kali. Ada 2 kali tiup. Okey. 2 kali tiup ni, tiup yang pertama berlaku apa? Lepas tu tiup yang kedua berlaku apa? Tiupan pertama mematikan, tiupan kedua tu menghidupkan semula manusia. Okey. Secara umum, intipati besar dia, tiup pertama adalah untuk memusnahkan alam. Memusnahkan alam ni. Allah nak musnahkan, Allah nak hancurkan bumi. Allah nak hancur leburkan langit. Allah nak gulung matahari. Allah nak belah langit. Allah nak tukar air laut jadi api. Air laut menjadi panas. Allah nak jatuhkan nanti bintang-bintang tu jatuh berguguran, berselerakkan. Kan? Semua tu berlaku pada tiupan yang pertama. Ketika mana ar-rajifah. Okey. Menariknya, menarik dekat mana maklumat tu kita boleh dapat perincian lepas ar-rajifah berlaku apa? Kat mana kita boleh dapat maklumat tu? Surah mana? Al-Waqiah ayat 45 Ustaz. Betul. Okey, itu di antaranya. Okey. Cantiknya Allah susun selepas surah An-Nazi'at, surah apa? Surah Abasa. Surah Abasa. Surah Ya. Abasa. Okey, selepas surah Abasa, At-Takwir. At-Takwir. At-Takwir, apa maksud At-Takwir?
Menggulung. Langit matahari yang akan Digulung. digulung. Okey. Lepas surah At-Takwir, Al-infitar, langit Ah. terbelah. langit yang terpecah, langit yang dia terbelah. Lepas surah langit terbelah, Al-Mutaffifin. 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 Ini cerita tentang orang yang menipu dalam timbangan. Tapi ada kaitan dengan kiamat. Sebab mereka, amal mereka menipu tu nanti akan ditimbang di hari akhirat juga. Okey, keadilan Allah. Lepas Al-Mutaffifin, Al-insyiqaq, insyiqaq maksud dia apa? terbelah juga. Betul, terbelah juga. Okey, lepas al-insyiqaq, terbelah tu langit. Okey, lagi lepas insyiqaq, Lepas tu Al-buruj, Al-Buruj. tentang gugusan bintang. cerita pasal hari kiamat juga, cara Ya. bintang-bintang tu. Lepas tu At-tariq, bintang At-Tariq juga. pasal bintang juga. Hmm. Okey, sampailah kepada surah Zalzalah lah. Okey. Maksud saya adalah perincian nak dapatkan kepada apa yang berlaku selepas yauma tarjufur rajifah, surah berikutnya ada jawapan. Cantik disusun lah. Ni dipanggil susunan surah tu. Kalau macam An-Nazi'at, sekadar sebut umum saja. Dia tak sebut berlaku apa. Tapi surah selepas tu bagi tahu. Okey. Okey. InsyaAllah saya sebenarnya memang akan siapkan nota penuh untuk juzuk 30 ni. Bagi saya sedikit waktu. Saya tengah siapkan. Nanti saya susun apa perkara-perkara yang berlaku tu. Nanti kalau kita sempat habiskan juzuk 30 ni, kita boleh keluarkan maklumat yang lengkap tentang kiamat tu. Mungkin minggu depan saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Sedikit flow tentang lepas daripada bangkit daripada kubur apa berlaku. Okey. Tuan-tuan ingat tak Nabi SAW pernah bersabda, kalau kita betul-betul nak dapat gambaran tentang hari kiamat, Nabi suruh kita study surah apa? Nabi suruh kita analisis surah tu. Nabi suruh kita buat kajian tentang surah apa? Nabi sebut 3 surah. Nabi kata kalau kamu nak gambarkan, nak nampak gambaran macam mana berlakunya kiamat itu, Nabi suruh kita study surah At-Takwir, Al-Insyiqaq dengan surah Al-Infitar. Nabi suruh kita analisis 3 surah tu. Nabi suruh kita kaji. Okey, nanti kita akan sampai insya-Allah. Sebab tu saya tak nak ceritakan apa yang berlaku selepas tiupan pertama tu. Okey. Saya buat contoh lain. Okey. Tuan-tuan tahu tak, ada satu surah tu Allah sebut macam ni. Ayat dia Allah kata, Allah sebut 12 idza. Idza. Faham tak? Dia macam apabila. Ada Surah 12 Al-buruj kali. tu, surah apa? Itu kerja rumah minggu depan tau. Saya cari kerja rumah minggu depan tau. Dia bukan apa, Tuhan nak cerita kiamat ni apabila dia berlaku Tuhan kata idza, apabila dia datang, idza, menarik idza. Nanti insya-Allah nanti tu boleh carilah kerja rumah dia. Okey. Tiupan pertama. Okey. Tiupan yang kedua apa berlaku? Tiupan yang kedua untuk apa? Untuk menghidupkan semula. Untuk menghidupkan semula orang yang dah mati. Okey. Orang yang dihidupkan semula setelah mati tu, siapa di antara manusia Allah akan hidupkan tu? Siapa manusia tu? Ambil dalam konteks ayat surah ni. Antaranya manusia tu manusia yang mati waktu roh dia dicabut dengan keras. Betul. Betul. Lepas tu manusia yang dicabut nyawanya dengan lembut pun akan dihidupkan. Okey, faham Maknanya okay. orang kafir dan orang beriman lah. Ya, betul. Saja je saya nak membuat hubung kait dengan ayat yang berikutnya. Okey, kejap. Kau pada ni? 941. Kita habis pukul berapa? Kita habis ke 10, Ustaz. Oh, pukul Jam 10. Okey. Lama berbenarnya nunggunya. Okey, kejap
Kejap. Boleh ke tuan-tuan 1 jam setengah ni? InsyaAllah boleh Ustaz. Selalu kelas JAS jam setengah. Oh, Masya Allah. Ahsanul amalah. Oh, jadi 1 jam setengah. Kita orang ni sejam je kita orang ni kan. Kejap ya, tak apa. Saya ikut je. Okey. Kita kan nak jadi as-sabiqun as-sabiqun. Okey. Sekejap. Saya nak tunjuk. Okey. Boleh sebutkan siapa malaikat yang terlibat dengan tiupan 1 dan tiupan 2? Kak Israfil ke Ustaz? Ha? Israfil. Israfil? Israfil? Bukan. Ada dalil ke? Kata Israfil. Betul lah. Betul lah tu Israfil tu. Saja je saya. Ada lagu dia Ustaz. Ada lagu dia? Macam mana lagunya? Bila Israfil datang memanggil, Datang memanggil. sekujur tubuh Israel. berbaringan. Itu kau malaikat tu. Israfil, sorry, salah. Salah malaikat. Tak apa. Yang tu pada ayat pertama ada. Okey, kejap ya. Tak apa. Bila Israfil datang meniup. Macam tu boleh lah tu. Kejap ya. Saya nak tengok tajuk akhirat ni. Saya ada sebenarnya buku dia. Kejap. Ini semua dalam manuskrip nak kena siapkan. Itulah tuan-tuan ya, waktu ya. Allahu Akbar, saya ni lemah dalam mengatur waktu. Sekejap ya. Bismillah. Saya nak tunjukkan nota perjalanan anak. Ada. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allahu Akbar. Okey, nota alam. Ni nampak tak? Saya paparkan ni. Tengah loading Ustaz. Tengah loading. Tengah loading. Awak tengah loading ni. Okey, keluar dah alam akhirat. Alam akhirat. Okey, start no. Saya nak tunjuk dalil malaikat tu. Ya. Okey, start no. Sekejap. Saya tengah resume. Sekejap. Saya letak kat belakang sekali sebenarnya. Sekejap. Sekejap ya. Sekejap. Bagi saya sedikit waktu. Okey, ni cuba pun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab nota ni banyak, dia ada berapa muka surat ni? 200. Tu yang saya nak bekerja juga, nak cari tu. Sekejap. Alhamdulillah. Okey, yang ni saya tunjukkan sekejap. Okey. Pasal malaikat tu. Yang ni. Alhamdulillah dapat saya tunjukkan. Okay, dapat tak sifat peniup sangkakala tu? Nampak Ustaz. Okey Ini adalah tentang malaikat Israfil tu ya. Okey, saya sebut tadi dalam hadis mana? Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim. Okey. Cuba tengok hadis yang saya paparkan ni, yang saya sebut tadi tu. Nampak tak? Pandangan malaikat Israfil, dia meniup sekali lah. Okey, mata dia tertuju ke arah aras tanpa pejam. Kerana kata Nabi, makhafatan, takut diperintahkan pada saat matanya terpejam. Mata dia bagaikan kaukabani durriyani, 2 bintang yang bermegelapan. Ini hadis yang Nabi kata, macam manalah aku boleh duduk bersenang-senang. Sedangkan malaikat peniup tu apa? Telah meletakkan sangkakalanya ke dalam mulutnya, mengangkat kepalanya, memusatkan pendengarannya sambil menunggu perintah Allah untuk meniup. Okey, dah nampak ya? Okey. Okey, sekejap. Okey. Nampak dah?
Jelas ya? Okey. Okey. Jadi kita teruskan pada ayat yang berikutnya. Okey, ayat yang berikutnya. Mana pula notanya tadi tu? Ni. Kita tak nampak apa ni? Nota mana ni? Dia tak keluar lagi, dia tengah loading. Tengah nampak Ustaz tengah share je tapi tak keluar lagi dia punya nota. Oh, dah dekat kiamat dah ni. Ya Allah. Kiamat dia tak ada loading macam ni ya. Okey. Dah keluar dah? Belum. Tak keluar lagi Ustaz. Tak keluar lagi. Sekejap. Dia tulis Academy Term Biasa has started screen sharing tapi tak keluar lagi. Oh, ya kau. Okey. Startlah saya tutup Ustaz. Kita pergi pada ayat tadi. Ayat Allahumma salli. Saya stop dulu ni. Ustaz no. Kejap. Okey, ayat yang berikutnya tadi pasal apa Kak? Ayat yang berikutnya selepas tatba'ur radifah. Ayat ke-9 ke Ustaz? Yang Ha. ke-8. Ke-8 Nak baca ke apa? Bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulubun yawma idzin wajifah. Hati manusia ketika itu sangat takut. Okey. Hati manusia, okey. Tentera perempuan ni macam ni je. Sekejap saya kirakan waktu. Saya tanya soalan pada tuan-puan. Maksudnya, tuan-tuan nak dapatkan ke jawapan lepas tiup satu tu berlaku apa, lepas tiup kedua tu nak tahu tak perincian dia bagaimana. Kalau tuan-tuan nak, saya akan datang pada minggu depan lah. Saya tu buatkan dalam bentuk nota sikit. Yang Ustaz. itu. Dia sebenarnya maklumat tu ada dekat surah-surah yang lain. Macam surah-surah yang juzuk 30 tu. Tapi saya sentuh sikit lah insyaAllah pada minggu yang berikutnya nanti insyaAllah waktu kita masuk sini ketiga, saya ulang balik sekejap secara ringkas waktu tiupan satu tu berlaku apa, tiupan yang kedua tu berlaku apa, macam mana nak menghidupkan orang mati. Okey, roh kita yang telah dicabut oleh para malaikat yang datang tu, macam mana Allah kembalikan, macam mana Allah hidupkan dia. Okey. Jadi kita lanjutkan pada ayat nombor 7, 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Qulubuin, hati-hati manusia pada hari itu berasa sangat takut. Qulub tu maksudnya hati-hati. Maksudnya ramai banyak hatilah. Qulubun pada hari itu wajifah. Wajifah tu berasa sangat takut. Okey. Tuan-tuan, hati siapakah? Hati siapakah yang Allah maksudkan dekat ayat nombor 8 dan ayat nombor 9? Hati yang nombor 8 tu hati yang orang yang dicabut nyawanya dengan keras. Okey. Yang ke-9 tu orang yang dicabut nyawanya dengan lembut. Maknanya orang kafir dan orang beriman. Betul Ustaz? Yang tu rujuk pada mana tu Kak? Hati yang ke-8 tu hati manusia itu sangat takut. Itu orang yang dicabut nyawanya dengan keras. Okey, kalau ayat nombor 9? Bukan, nombor 9 tu sama juga pandangannya tunduk. Maknanya takut jugalah untuk orang yang hati keras jugalah. Yang dicabut dengan keras juga. Okey. Ayat nombor 8, ayat nombor 8 ni Allah mulakan sebut tentang hati, qulubun. Ayat nombor 9, kemudian Allah kaitkan dengan mata. Okey, kenapa Allah sebut hati dulu baru mata? Kenapa sebut hati baru mata? Kenapa tak mata baru hati? Kerana
Kerana Hati apa? itu menilai. Sebab perkara yang paling utama anggota tubuh badan kita adalah pada hati, betul tak? Kan? Hati ni, perbincangan dekat ayat ni 7, 8, 9 ni berkenaan dengan orang kafir yang telah dicabut nyawanya dengan keras itu. Orang kafir itu kita telah linkkan dengan suratul Naba. Orang kafir yang dia teringin nak jadi tanah tu. So orang kafir dekat sini adalah orang yang dia mengingkari hari keputusan, hari dihidupkan kembali. Orang yang beriman, dia takut tak? Dia wajifah tak? Wajifah ni maksudnya takut yang amat sangat. Wajifah. Orang beriman macam mana? Orang yang beriman macam ni. Kita kan orang beriman, dia dah percaya tau kiamat tu ada. So dia buat persediaan tentang kiamat. Macam kita kan, kita dah belajar dah tentang malaikat, kita dah dapat belajar malaikat Israfil kan. Jadi orang beriman ni, apabila dia hidup kembali, dia akan kukuhkan lagi iman dia. Soalan macam kita sekarang ni, kita beriman secara ilmu yakin kan. Kita meyakini hari kiamat itu dengan ilmu yakin kita. Dengan ilmu kita, kita yakin. Tapi kita belum lagi melihat secara ainul yakin kan. So bila kita lihat tu, kita lihat dengan ainul yakin. Sebenarnya orang beriman ini, Allah Ta'ala akan hilangkan perasaan ketakutan yang amat sangat. Berbeza dengan orang yang tak pernah buat persiapan, persediaan yang mengingkari hari kiamat. Tolong ambil ayat sokongan surah Al-Anbiya ayat 103. Surah Al-Anbiya ayat 103. Surah Al-Anbiya ayat 103. Kalau kita baca surah Anbiya ayat 103 tu, Allah Ta'ala kata apa? La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan, tidak disedihkan oleh Allah dengan kedahsyatan yang besar dan mereka disambut oleh para malaikat. Inilah hari kamu yang telah dijanjikan kepada kamu. Orang beriman ni sebenarnya dia menanti-nanti sebenarnya hari kiamat. Sebab kita tahu hari kiamat itulah hari Allah Ta'ala akan bagi balasan dekat kita. Kita dah pernah belajar surah Ar-Rahman kan? Kita dah selesai belajar surah Ar-Rahman. Salah satu nikmat Allah yang Allah minta kita jangan ingkari adalah nikmat apa? Nikmat dijadikan hari kiamat. Jadi orang beriman ni, dia menanti-nanti syurga. Dia menanti-nanti balasan dia. Jadi apabila berlakunya kiamat, kita ni sebenarnya dah tahu dah berlaku kiamat tu apa. Matahari jadi apa semua kan. Jadi apabila kita berlaku kiamat, dia tidak seperti hati-hati orang yang tak percaya hari kiamat. Hati yang wajifatun. Jadi konteks ayat ni pasal orang kafir yang tak percaya tentang hari kiamat. Kemudian ayat absaruha khashi'ah, pandangan mereka tertunduk. Apa maksud pandangan mereka tertunduk? Kenapa pandangan mereka tertunduk? Dia merujuk sebenarnya kepada merasa hina. Macam ni. Macam kita kan orang bersalah kan.
adakah dia boleh menabik dada? Orang bersalah, kalau kita tengok orang bawa kat mahkamah, kan, dia bawa ke, kan, mesti dia tunduk kan, dia tunduk, dia rasa apa? Dia rasa malu, dia rasa dia hina, kuasa dah tak ada. Okey. Ialah orang bersalah, orang yang mengingkari orang yang tak beriman, pandangan mereka, mata mereka dalam keadaan mereka rasa hina, mereka rasa macam tak ada apa-apa dah. Khasyi'ah. Okey, untuk kuatkan lagi kenapa mata mereka khasyi'atun, cuba kita kuatkan dengan ayat dalam surah Syura. Cuba buka dalam surah Syura, ayat yang ke-45, surah nombor 42, ayat nombor 45. Okey. Muka surat 488. Okey, ayat dia bunyi macam mana? Ayat yang bermula, ambil depan ayat dia. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خِفِي. Betul tak ayat tu? Bukan Ustaz. Ayat 45. Surah Asy-Syura kan Ustaz? Surah ke-42. 42, ayat nombor 45. Bukan ayat. Ayatnya betul, Ustaz baca tadi betul. Ya, kat mana ni? Silap kot. Ya. Ayat dia, terjemahan dia Ya, apa? betul. Baca Sat. Terjemahan dia apa? 488. Bacakan terjemahan dia. Kami melihat mereka dihadapkan Okey. kepadanya neraka. Okey. Dalam keadaan tunduk kerana merasa hina. Okey, dalam keadaan tunduk kerana masa hina. Betul tak? Betul. Khashi'ina minadh-dhulli. Khashi'ina minadh-dhulli, dalam keadaan tertunduk kerana mereka merasa zul, kerana mereka merasa hina. Jadi kita gunakan ayat itu untuk mendapatkan jawapan kenapa mata mereka khasyi'atun, absaruha khasyi'ah, kerana mereka berasa sangat hina. Okey. Ya, dah selesai ya? Okey. Kalau hati jadi takut, sebab itu dahulukan hati, baru disebutkan mata. Dia berbeza dari mata jatuh ke hati. Tapi dalam bab-bab agama, hati dulu, baru mata. Sebab hati, kulubun, merupakan tempat iman. Kita tahu pengertian iman mesti kena dikaitkan dengan hati. Hati yang membenarkan, hati yang memperakui. Betul tak? Jadi apabila hati kita memperakui, maka mata kita pun akan ikut hati. Jadi orang yang hati dia tak memperakui, maka bagi kesanlah pada mata dia. So apabila hati dia takut, maka matanya pun nampak seperti ketakutan. Kalau hatinya rasa bersalah, maka matanya pun akan mengikuti rasa bersalah itu. Itulah secara ringkaslah. Okey, nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan juga macam mana mata tu dia tak berkelip tau. Tuan-tuan tahu tak jantung ni dia bergerak ke mana? Dia punya takut tu, jantung ni sampai dia keluar daripada tempat dia. Dah pernah jumpa tak ayat tu? Dah pernah jumpa tak ayat tu? Mata orang tu dia macam tak berkelip tau. Dia macam terpaku, macam tak berkelip. Tak berkelip nama dia? Tak berkelip. Tak berkelip. Tak berkelip tu maksud apa? Maksudnya dia Terpaku lah. ya, dia punya takut tu kan? Okey. Okey, sekejap ya. Saya nak kuatkan ayat ni. Kena bagi mantap sikit ayat ni. Okey, saya nak tunjukkan sekejap. Okey.
Tolong tulis satu lagi ayat. Ayat yang nak menunjukkan bahawa hati orang beriman ni dia tidak seperti hati orang kafir yang takut yang wajifah tadi. Okey, tulis surah Az-Zuhruf ya, surah ke-43, surah yang ke-43 ayat 68 dengan ayat 69. Kenapa hati orang beriman ni dia tidak takut seperti mana hati orang yang tidak beriman? Muka surat 494. Okey, 494. Okey, ayat dia bacakan terjemahan dia. Ayatnya bunyi apa Kak? Lepas tu baca terjemahan dia terus. Surah Ayat Zuhruf 68 68. yang 9 kan? Ha. Okey, auzubillah minasyaitonirrajim. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati, iaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka yang berserah diri. Dekat ayat tu menunjukkan kenapa orang beriman ini dia tak takut di hari akhirat, kerana waktu dekat dunia dia telah beriman dengan ayat-ayat Allah. Berbeza dengan hati orang yang tak beriman. Nampak tak beza dia? Sebab itu konteks ayat itu cerita tentang orang kafir. Okey, satu lagi ayat. Tolong ambil satu lagi ayat. Dia dekat surah Yunus. Surah Yunus. Okey. Surah nombor 10 ayat 62 sampai 64. 62, 63, 64. Ambil ayat 62 dan 3 sajalah. Baca dia punya, kita nak tengok sifat hati orang beriman waktu Allah hidupkan mereka di hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan pada mereka dan mereka tidak berduka cita, iaitu orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Keadaan dia beriman dan bertakwa. Okey. Kenapa orang beriman ni dia dah tak jadi takut di hari kiamat? Jawapannya juga kerana kita dekat dunia telah pun menunjukkan rasa takut. Betul tak? Orang beriman dekat dunia ni dia selalu takutkan kiamat. Sebab dia percaya kiamat tu ada, dia takut. Hasil dia takut tu, itu yang dia buat amal soleh. Jadi apabila dia pergi kepada hari yang menakutkan tu, dia dah jadi tak takut. Allah tukarkan dia. Kalau orang tak takut ni, tahu tak muka dia jadi macam mana? Muka dia. Adalah seorang insan, Allah ada cerita. Masa dekat dunia dia takut sangat. Takut dia takut fikir hari kehidupan semula tu. Lepas tu Allah telah jadikan wajah dia. Kalau orang yang tak beriman, mukanya muram, durja, pandangannya tunduk. Tapi orang tak beriman, kalau orang beriman, cuba tengok dekat surah Insan, surah nombor 76, ayat nombor 10 dengan ayat nombor 11. Ayat nombor 10 dengan ayat nombor 11. Allah kata apa? Orang beriman ni kan, dekat dunia dia takut sangat kepada Allah, takut akhirat ni. Lepas tu Allah buat apa ketakutan dia tu? Okey. Boleh bacakan ayat 10 dengan ayat nombor 11 surah Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا
Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada hari orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka daripada kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Ya, muka dia tak seperti orang yang tak beriman. Orang beriman ni ada satu lagi ayat yang dia akan cakap kepada orang yang tak beriman, inilah hari yang kami tunggu-tunggu, hari yang telah Allah janjikan dulu berlaku. Ada dalam surah Yasin tu, yang ayat yang ada tanda saktah tu. Itu pun boleh gunakan juga cerita tentang orang yang beriman. Tadi dibagikan. Okey. Dah selesai yang ini. Okey. Kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Tapi sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Okey. Tak ada, Ustaz. Tak ada ya. Ustaz, kita dah 10:07 minit. Kita habis pukul? Kita habis ke 10. Okey. Okey. Jom. Bukan 10 suku Tak ke 10, Ustaz. Okey. Kita jumpa insya-Allah. Minggu depan kita sambung ayat apa dah tadi? Ayat ke-7, ke-8, ke-9. Kita sambung ayat ke-10 ya, Ustaz, minggu depan. Betul, Ustaz. Ayat yang ke-10 insya-Allah. Okey. Silakan Kak. Okey. Kita berhenti dengan keadaan ni tuan-puan ya. InsyaAllah nanti kita sambung lagi minggu berikutnya. Okey. Alhamdulillah, jazakumullah khairan semua. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Banyak sebenarnya kita dah dapat ayat-ayat yang kita tadabbur pada hari ini kan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan dengan sambungan ayat ke-10. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.